Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita pada kali ini kita akan membincangkan berkenaan dengan buku perkhidmatan kerajaan tetapi subtopik kepada tanggungjawab ketua jabatan. So merujuk kepada ceraian 1.1.3 iaitu panduan pengurusan buku perkhidmatan kerajaan, ketua jabatan ditakrifkan sebagai seorang yang mengetuai sesebuah organisasi sama ada di peringkat kementerian, jabatan di peringkat persekutuan, wilayah, negeri, daerah atau di luar negara mengikut mana-mana yang berkenaan. Jadi orang inilah yang akan bertanggungjawab untuk menguruskan buku perkhidmatan kerajaan. So, jadi apa tanggungjawab ketua jabatan terhadap buku perkhidmatan kerajaan ni? Okey. Satu, membuka buku perkhidmatan bagi setiap pegawai lantikan baru dalam sektor awam. So, jadi maksud dia bila ada seorang pegawai mula melaporkan diri sama ada di peringkat jabatan kementerian, daerah ataupun di negeri, hendaklah membuka buku perkhidmatan kepada pegawai berkenaan. Tentukan setiap maklumat dicatat terdapat punca kuasa. Maksud dia bila kita nak catatkan dalam buku tu, pastikan ada punca kuasa sama ada surat pelantikan daripada pihak berkuasa melantik ataupun surat arahan daripada kementerian ataupun memo dalaman kita. So pastikan ada semua dokumen yang sah ataupun sama ada daripada pekeliling sendiri, katakan arahan daripada perbandaraan, arahan daripada JPA. So ada surat-surat yang sahih dan barulah kita boleh tentukan maklumat tu betul untuk dimasukkan dalam buku perkhidmatan. Okey. Yang ketiga ialah maklumat direkodkan dengan lengkap, teratur dan juga terkini. Maksud dia kalau boleh maklumat tu hendaklah mengikut susunan sikul yang betul. Okey, teratur, lengkap dan terkini. Janganlah ini dah bulan 11, janganlah maklumat bulan 1 hari tu baru nak isi pada bulan 11. So dia agak tak teratur lah. Okey. Mengesahkan butiran yang direkod sebelum tanda tangan. So maksud dia ketua jabatan ialah orang yang akan mengesahkan ataupun menandatangan maklumat yang terdapat dalam buku perkhidmatan. Jadi pastikan orang yang nak mengesahkan tu, yang tertangan tu disahkan direkod dalam buku perkhidmatan tetapi bukan buku perkhidmatan dia. Okey, maksud dia kalau saya sebagai EO di jabatan tu yang menjaga bahagian perkhidmatan, saya tak boleh tanda tangan bagi buku rekod saya sendiri. Itu tak boleh. So itu memang ada dalam pekeliling yang terkini lah. Okey. Dan kalau ikut yang dulu pun memang tak boleh lah. So sebab tu orang yang nak kena mengesahkan ni sekurangnya ada 2 orang. Kan kalau kita ikut dengan penilaian pertama dan penilaian kedua lah macam tu. Okey. So kena ada 2 orang supaya buku saya tak boleh sah, mungkin bawah saya yang sah, tapi buku bawah saya yang sah. Macam tu. Okey. Dan seterusnya ditempatkan di tempat yang selamat, berkunci dan diselenggara pegawai yang bertanggungjawab. Sebab tu buku rekod perkhidmatan ni kita kena simpan di tempat yang selamat, sama ada dalam store, dekat bilik store, store file kan. So kita pun ada rak dalam tu boleh juga, ataupun katalah kita nak buat kerja, nak tulis buku rekod, kita letak dekat drawer kita kan, side table tu pun boleh. Tapi pastikan side table tu berkunci dan diselenggara oleh pegawai bertanggungjawab. Hanya orang yang bertanggungjawab sahaja boleh menyelenggara. Maksud dia nak rekod ke, dia nak tulis ke apa dalam buku tu. Bukan semua orang boleh selenggara buku sendiri. Merancang jadual pemeriksaan semakkan buku rekod perkhidmatan bagi jabatan ataupun kementerian ataupun bahagian lah. Maksud dia di satu jabatan dia perlu ada tarikh untuk buat semakan. Okay, dan jadual tu kita lah yang susun sebagai ketua jabatan, kena susun. Mungkin contohnya kan macam dekat Intura kita bulan puasa. Sebab apa? Bulan puasa tak ada kursus dan sebagainya. So jadi bulan puasa tu kita start minggu pertama dengan bahagian latihan katakan. Minggu kedua bahagian domestik, iaitu yang tukang masak semua kan. So kena buat jadual supaya sekurang-kurangnya setahun sekali kita ada buat semakan. Okay. Pastikan rekod pegawai dikemaskini dalam tempoh 2 tahun dan setahun sebelum bersara. Okey, semua maklumat gaji akhir, kenaikan dan pelarasan kalau ada. Pengesahan jawatan terakhir, kenaikan pangkat dan pelarasan gaji akhir bagi kenaikan pangkat. Sekiranya buku rekod ni dia nak bersara, pastikan dalam tempoh 2 tahun dan setahun. Okey, walaupun sebenarnya kita hantar 3 bulan sebelum dia bersara, tapi maklumat tu kena update ataupun kena kemaskini sekurang-kurangnya setahun sekali ataupun setahun sebelum dia bersara. Okey, seterusnya ialah buku bagi setiap pegawai dan diberikan nombor ataupun kod supaya mudah dikenali dan dirujuk. Okey, biasanya buku perkhidmatan kita ni kod tu ialah nombor kita panggil apa? Nombor siri yang telah ditentukan oleh jabatan. Kalau anggota yang beruniform dia ada nombor badan kan. So biasanya nombor tu jugalah yang akan letakkan di kita punya buku rekod. Jadi supaya bila kita nak buat rujukan kita tahu buku nombor 1120 ni siapa dia katakan. Okey. Kesilapan catatan diperbetulkan berdasarkan dokumen yang sahih. Maksud dia sekiranya kita punya
pematut takbir katakan telah membuat satu catatan, rupanya silap catatan tu. So jadi dia boleh dibetulkan dengan melihat balik dokumen yang dibawa tadi. Okey, so kita boleh rujuk baliklah dokumen tu. Okey. Betulkan kesilapan catatan dengan dawat merah dengan cara menggaris ke atas kesilapan catatan tu. Tidak perlu dipadam atau ditampal dan tanda tangan ringkas. Okey, ini yang ramai yang kurang jelas. Maksud dia bila ada satu perenggan, contohnya bila kita letak, tulis dalam buku perkhidmatan satu perenggan adalah berlaku kesilapan, kita tak boleh nak kata apa, tampal, print kat kertas lain, tampal ataupun kita guna liquid paper katakan, ataupun sekarang ni dah correction pen kan, so kita dah correct kat situ, kita tulis semula, tak boleh. So jadi macam kita tengok yang tadi tu, betulkan dengan catatan dawat merah. Maksud dia kalau satu perenggan tu katakan salah, kita pangkah je dengan perkataan batal, ataupun ada jabatan yang telah menggunakan chalk merah batal pada satu-satu perenggan dalam buku perkhidmatan sekiranya catatan tu berlaku kesilapan. Kalau katakan ada 2-3 perkataan saja, contoh dalam satu perenggan tu mungkin satu perkataan yang silap, so kita cuma gariskan dengan pen merah dan lepas tu betulkan balik dengan perkataan yang betul, dan hendaklah tanda tangan ringkas oleh orang yang mengesahkan ataupun yang boleh memberi, yang menurunkan tanda tangan dalam buku perkhidmatan tu. Maksud dia, contohlah saya PT yang buat ni, so salah, so saya pun maklum kepada bos, bos kata tak apa, padam, saya buat betul, dan bos tanda tangan ringkas pada catatan yang kesilapan tu tadi. Tidak boleh ditampal sebenarnya buku perkhidmatan. Kenapa tak boleh tampal? Sebab bila kita tampal, kita guna gum kan. So gum ni adalah satu bahan yang ada chemical lah kat dalam tu. So dengan keadaan yang kita simpan tu, kita pun tak tahu macam mana keadaan udara kat dalam bilik tu semua, mungkin kemungkinan dia boleh lekang ataupun tercabut daripada buku tu tadi. Jadi kalau lah kata benda tu tercabut, kita pun dah tak jumpa, so kita tak tahu apa catatan yang sebetulnya ataupun yang kita buat tu salah. So nanti bila kita tampal tu hilang, kita akan bawa yang salah tu tadi. So jadi jangan tampal ataupun padam dengan liquid paper dan sebagainya. Mendapatkan rekod perkhidmatan yang lepas jika pegawai pernah berkhidmat sebelum ni. Contoh, pegawai tu pernah berkhidmat dah sebelum ni. Contohnya dari segi kadar tentera lah katakan. So masuk dalam perkhidmatan awam ataupun masuk dalam perkhidmatan persekutuan ataupun pihak berkuasa, PBT lah katakan. So jadi kita dapatkan maklumat perkhidmatan yang lepas untuk kemungkinan kita boleh cantumkan tempoh perkhidmatan ataupun gaji dan sebagainya. So bila seorang pegawai pernah memiliki buku perkhidmatan, pada perkhidmatan yang lepas, kita kena dapatkan balik maklumat tu. Untuk kita semak balik maklumat yang sebelum tu, untuk kita masukkan dalam maklumat yang terkini lah. Pegawai dibenarkan menyemak buku perkhidmatan masing-masing di bawah pengawasan pegawai yang bertanggungjawab. Maksud dia, kita ni boleh semak. So ketua jabatan, sebagai ketua jabatan, kita boleh membenarkan pegawai untuk menyemak buku dia sendiri. Boleh, tak ada masalah, kita boleh semak. Tetapi dengan syarat mestilah diawasi. Maksud dia oleh orang pegawai bertanggungjawab. Maksud dia, dia tak boleh lah abang dekat PT perkhidmatan kan, saya nak tengok buku saya, so ambil bawa kat pejabat dia. Tak boleh. Tengoklah dekat orang yang diberi tanggungjawab untuk selenggara buku tadi. Boleh, tak ada masalah. Cuma kena pastikan waktu kita nak pergi semak tu, pastikan pegawai atau PT yang jaga buku kita tak sibuk lah. Janganlah waktu dia sibuk pun waktu tu lah kita nak pergi minta buat semakan kan. Nanti dah kena marah. So jadi pastikan dia pun tak sibuk dan kita pun ada urusan, memang urusan perlu untuk kita semak kita punya buku perkhidmatan. Membuat semakan secara berkala kepada pegawai yang menyelenggara. Ini tanggungjawab ketua jabatan yang kadang-kadang ada jabatan yang tak buat. Maksud dia, dia kena buat mystery shopping. Hari tu, contoh kan pagi masuk kerja sebagai ketua jabatan, cakap je, Siti, saya nak buku Puan Intan. Kan randomly ambil buku siapa, sebab kita nak tengok adakah pegawai tu tadi ataupun pembantu takbir tu tadi yang menyelenggara tu, dia menyelenggara pada maklumat yang betul dan teratur. Maksud dia sekarang bulan 11, 12, adakah maklumat tu dah sampai pada tarikh tu sekiranya ada. So jadi kita buat semakan berkala kepada pegawai yang menyelenggara tadi. Bagi kes kematian, butiran kematian seperti tarikh dan sebab kematian dicatatkan. Sebab sekarang ni banyak kes yang penjawat awam gantung diri, pengawal awam bunuh diri kan, terjun bangunan dan sebagainya. So kes kematian tu kita nak tahulah, sebab bila berurusan dengan pihak bahagian saraan, bahagian pencen, so dia ada beberapa perkara yang dia nak tengok sebelum diuruskan saraan atau pencen kepada kes-kes kematian ni. Dan akhir sekali, sekiranya pegawai bertukar atau lantik di kejawatan baru, buku hendaklah dihantar ke pejabat baru.
Pejabat baru tidak boleh buat catatan sehingga maklumat lama disahkan oleh pejabat baru. Okey, buku nak dihantar dengan kaedah yang ditetapkan dalam arahan keselamatan. Maksud dia, contoh dia buat lantikan sebagai N19 katakan. Kemudian 2 tahun kemudian, tak ada nak confirm lagi dia dapat jawatan yang baru katakan. Katalah N 29 katakan. So, buku yang lama dekat kita hendaklah dihantar ke jabatan baru. So, buku jabatan baru tak boleh buat catatan sehingga dia mengesahkan dulu maklumat yang ada pada buku yang sampai dekat dia tu betul, barulah dia boleh buat catatan yang baru. Dan buku yang dihantar dengan kaedah ditetapkan oleh arahan keselamatan, iaitu kita kena gunakan pos berdaftar. Jangan guna courier service dan sebagainya. Jangan guna sampul yang pos laju juga, pos Malaysia tapi pakai pos laju punya sampul, tak boleh. Guna pos berdaftar, sebab bila pos berdaftar ni kalau jadi apa pada surat tu tak sampai dan sebagainya, kita boleh track balik, kita boleh semak balik dekat mana maklumat tu berada. Okay? So jadi ini adalah sebahagian daripada tanggungjawab ketua jabatan dalam menguruskan ataupun menyelenggara buku perkhidmatan kerajaan. Okay, itu saja. Jumpa lagi insya-Allah dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.